Selamat datang kepada rancangan Sahabat Bertanya. Ya, Assalamualaikum. Selamat datang. Selamat datang. Saya hos anda Indra Sahib. Dan saya Ijat Koki. Saya Malik People. Ini Malik terpul kan? Malik suka main pool apa? Malik People ke Mapul? Boleh ke? Maka mapul. Kalau Maple Salah. Selamat datang kepada podcast Sahabat Bertanya. Kau People tak datang ni, kau dah gagak-gagak Tersasul. Pasal ni Maple ada kat sini. Jadi izinkan saya memberikan shout out kepada sponsor kita dan episod ini ditaja oleh Salwadin. Bagi mereka yang ingin mendapatkan nasihat jual beli rumah, bolehlah hubungi Salwadin di talian 927000737 dan juga bolehlah lungsuri kepada Facebook beliau di Salwadin-Hero Homes dan juga di Instagram beliau wawa_din. Jadi insyaAllah kita akan ketemu selepas ini. Kita ada topik yang hangat, topik mengenai kefahaman Mu'tazilah. Jadi bagi penonton dan juga pendengar, jangan ke mana-mana. Kefahaman apa? Godzilla. Godzilla. Itu King Kong Salah reference. Ulang boleh. Okey, jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. See you guys. 1, 2, 3. Salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke rancangan yang gila. Ustaz melayani 3 jejaka dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Eric, People, Ijat dan Indra akan kami terus bertanya, mencari yang suci lagi yang esa dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Yo, drop it hard, yo. Anda sedang mendengar podcast yang gila lagi bermanfaat. Hit it, Ijat! Ya, saya hos anda Indra Sahib Dan saya Ijat Koki. Saya Eric People. Anda sedang mendengar siri podcast Sahabat Bertanya. Ya, selamat kembali lagi pada podcast Sahabat Bertanya. Sebelum kita apa-apa kan, mungkin kita memperkenalkan dulu kan ustaz kesayangan kita Al-Fadhil Mukarram, Ustaz Abdul Hafiz. Selamat datang Ustaz. Selamat datang. Dan selamat datang. Apa khabar semua baik? Baik, alhamdulillah Ustaz. Baik, ya. Agak panas sikit dah hari ya. Hari panas dah. Hari panas ke hujan Tak tahu. Kita kasih panas di podcast hari Ustaz rasa macam membara panas ke atau cuaca? Biasa-biasa dia lah. Cakap pasal cuaca ataupun kita punya ni kan, Sahabat Bertanya ni ditaja oleh penaja kita yang utama, yang amat kami hormati, iaitu Salwadin. Jadi terima kasih kerana menaja kan podcast dakwah kita Sahabat Bertanya. Jadi sedikit Ustaz, mungkin dengan kebaikan yang beliau lakukan bagi dakwah, mungkin kita beri doakan sedikit untuk Salwadin daripada sudut keselamatan, kesihatan dan sebagainya secara umum Ustaz. Mungkin sebelum kita mulakan podcast ini. InsyaAllah ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah wa biniyati syifa insyaAllah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, masya-Allah. Macam nak buat maulid lah. Kita punya visual appearance nampak macam
macam Gah, apa ni? gah. Bukan macam gangster punya type tapi baca doa semua masya-Allah. Masya-Allah. Penuh dengan makhraj, penuh dengan tajwid insya-Allah. Kan? So don't judge a book by its cover. Betul, kan? betul. Lagi si dia tu kan. Kau jangan nak MC ni dia cakap kau. Siapa? Si Eric Pepol Dia macam nama lah dia. Alamak, betul lah. Eric ni bukan Eric Purple ni, Eric on leave. Eric Only. Jadi kita ada sebuah topik tau Jad dan juga Malik. Topik pada malam ini adalah topik tentang Mu'tazilah. Apa tu? Bukan Mu'lu, Mu'tazilah. Bukan Mu'cun Bunyi macam Mu'cun. Kan? Apa tu Mu'tazilah? Mu'tazilah tu lah kita Kau betul tak nak tahu. Kalau kau betul atau ni dia orang dia. apa? Apa? Kau tunjuk siapa ni? Dia ustaz habis. Tunjuk ustaz. dia nak ambil berkat dia gini dulu. Betul. Baik lah. Jadi kita nak bahaskan sebuah topik. Saya rasa ramai daripada kalangan masyarakat kita, daripada masyarakat umum lebih-lebih lagi, kita mungkin kurang mengetahui apa itu kefahaman dan juga aliran Mu'tazilah ini. Kerana dia ada kaitan dengan sejarah. Dan sejarah ni bukan baru-baru saja. Kan? Ini golongan Mu'tazilah ke ataupun nama Mu'tazilah ni bukan baru. Ini sudah wujud. Kan? Saya rasa sudah wujud daripada mungkin 200 Hijriah above. Mungkin. Kan? Mungkin kita dapatkan klarifikasi daripada Ustaz Al-Fadhil Ustaz. Dan juga saya rasa penting untuk kita fahamkan kefahaman ini agar kita tak terjebak. Benda ni tak bagus Ini ada kaitan dengan akidah bro. Bunyi dia macam bagus. Aku tak pandai Arab kan. Jadi macam kalau bagus aku nak join. Tak boleh join. Jadi Mu'tazilah ni juga, apa aku buat kajian juga, buat kajian sikit selain daripada nama Mu'tazilah, dorang mulakan dengan dakwah mereka dengan nama Sahibul Adil wa Tauhid Ustaz. Jadi ini salah satu nama juga yang mereka gunakan pada masa silam dan pada sejarahnya Islam. Jadi kita boleh kaji balik. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan bahaskan daripada sudut akidahnya, hukumnya dan apa-apa yang berkaitan dengan aliran ini. Kerana penting, kerana ia berkaitan dengan akidah kita. Jadi insya-Allah kita akan tujukan soalan kepada Al-Fadhil Mukarram Ustaz. Pertama sekali Ustaz, mungkin kita boleh berikan gambaran sikit kepada penonton-penonton kita dan juga pendengar kita. Apakah dan siapakah golongan Mu'tazilah ini? طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Jadi kalimat ataupun tajuk topik podcast kita pada malam yang mulia ini mengenai Mu'tazilah. Jadi apakah maksud daripada Mu'tazilah? Jadi mungkin sebelum kita masuk kepada maksud ataupun pengertian Mu'tazilah itu sendiri, daripada mana datang kalimat Mu'tazilah dan sebagainya, mungkin boleh kita terangkan sedikit sebanyak tentang Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi sebelum kita masuk kepada firqah ataupun disebutkan kelompok-kelompok yang lain yang masih lagi berada di dalam lingkaran Islam ataupun masih lagi berada dalam orang kata dianggap mereka itu masih lagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berkiblatkan kepada Kaabah dan juga beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkara-perkara yang asas yang ada di dalam akidah. Itu perlu untuk kita tahu apakah maksud daripada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi ada sebahagian daripada para ulama mengatakan idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah fal muradu biha, kalau disebutkan sahaja Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka yang dimaksudkan dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah itu adalah Al-Asy'ariyatu wal Maturidiyah, iaitu pengikut-pengikut kepada Al-Imam Al-Asy'ari dan juga pengikut-pengikut kepada Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kenapa disebutkan Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah? Kerana Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah ataupun Al-Imam Al-Asy'ari ataupun Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu mendatangkan satu metod di dalam tauhid
bagaimana seseorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan digabungkan antara akal, iaitu pemikiran, dan juga naqal. Naqal itu adalah Al-Quran ataupun nas Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak dipisahkan. Kalau kita lihat di dalam apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Asy'ari dan juga Al-Imam Al-Maturidi dan juga ulama-ulama Al-Asy'ariyah yang datang selepas mereka, itu kebanyakan daripada akidah ataupun tulisan-tulisan mereka dalam akidah itu tidak memisahkan antara akal dan juga an-naqal. An-naqal itu adalah Al-Quran dan juga hadis. Jadi di dalam Islam itu sendiri, selepas kurun pertama ataupun selepas kurun kedua, ataupun selepas kurun yang pertama itu, kadang berlaku fitnah ataupun berlaku ujian. Allah Subhanahu wa taala menguji umat-umat Islam itu dengan pelbagai macam ujian. Jadi antaranya itu adalah kefahaman mereka itu di dalam akidah. Kefahaman mereka itu di dalam akidah. Maka disebabkan apa ada kefahaman-kefahaman yang berbeza? Kenapa orang-orang itu tidak beriman dengan apa yang telah dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi kenapa semua orang itu tak menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kenapa ada golongan-golongan yang menyimpang daripada Ahlus Sunnati wal Jamaah ataupun yang menyimpang tetapi masih lagi dihukumkan mereka itu sebagai orang Islam? Jadi ini memberikan kita pengertian sebagai awal daripada perbincangan kita ini. Kita tidak semudah-mudah untuk mengeluarkan orang yang tidak sependapat dengan kita. Jadi contohnya kita Ahlus Sunnati wal Jamaah tetapi kita jumpa orang yang mungkin dia itu berfahaman Syiah, ataupun dia berfahaman Mu'tazilah contohnya, ataupun dia berfahaman dengan fahaman Qadariyah, Murji'ah dan sebagainya. Itu tak semudah-mudah untuk dikeluarkan mereka itu daripada Islam selagi mana mereka itu mentauhidkan Allah, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi itu adalah manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah yang perlu kita faham. Jadi Mu'tazilah itu apa? Mu'tazilah ini adalah satu kelompok yang mana yang mengasaskannya ataupun yang awal sekali sebab orang yang pertama yang menjadi sebab berlakunya kelompok ini itu yang dinamakan Wasil bin Atha. Jadi dia adalah sebuah kelompok yang timbul pada abad yang kedua. Kemudian daripada Wasil bin Atha ini, kenapa yang pada asalnya dia duduk di majlis gurunya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar. Waqilah bahawa Al-Imam Hasan Al-Basri ini adalah Sayyidut Tabi'in, ataupun di kalangan para tabi'in itu dia adalah yang terbaik ataupun penghulu bagi para tabi'in. Masya Allah. Jadi bila dia ada beberapa pandangan yang dia tidak setuju dengan gurunya Al-Imam Hasan Al-Basri tentang masalah baik ataupun yang lebih baik, as-salah wal aslah. Contohnya masalah bayi yang tidak masih kecil. Bayi yang masih kecil itu bila dia meninggal. Bayi yang masih kecil bila dia meninggal, contohnya apa yang lebih baik, apa yang baik baginya ataupun apa yang lebih baik baginya? Adakah dia itu dihukumkan dia itu pada tempat antara neraka dan syurga, ataupun dia terus masuk ke dalam syurga, ataupun apakah yang lebih baik? Jadi ada ketidakkesefahaman dengan gurunya Al-Imam Hasan Al-Basri, lalu dia memencilkan dirinya. Dia memencilkan diri ataupun menyendirikan dirinya. Sebab itu Mu'tazilah itu sendiri datang daripada kalimat al-i'tizal. Al-i'tizal maksudnya apa? I'tazala fulanun i'tazala nafsahu. Seorang itu dia memencilkan dirinya. Jadi bila Wasil bin Atha ini dia memencilkan dirinya itu daripada kelompok
gurunya, kelompok Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka dia menyebarkan apa yang dia rasa betul, apa yang dia rasa sesuai menurut kefahaman akalnya secara logik. Taib, secara logik, walaupun kadang nas mengatakan bahawa perkara itu ataupun Al-Quran ataupun hadis mengatakan dia adalah perkara yang salah, tapi dia mengikut apa yang logik, apa yang lebih baik, apa yang lebih baik mengikut akal. Taib. Maka firqah ataupun kelompok yang dibawa ataupun fahaman yang dibawa oleh Wasil bin Atha ini dinamakan Mu'tazilah. Masya Allah. Saya nak tanya pada Ustaz, kerana kita tahu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dia balik kepada kefahaman-kefahaman yang bernas ataupun kefahaman-kefahaman yang sahih. Kan? Daripada sudut akidah, kefahaman. Jadi akidah maknanya pelajaran daripada sudut mengenal Allah lah. Kan? Jadi istilahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini saya rasa mula dengan seorang ulama yang hebat juga, besar, iaitu Abu Hasan Al-Asy'ari, Ustaz. Jadi yang datang selepasnya Wasil bin Atha. Jadi saya nak tanya pada Al-Fadhil Ustaz, bagi gurunya Wasil bin Atha itu Hasan Al-Basri, adakah beliau juga pengasas dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, bila kita sebut tentang Ahlus Sunnati wal Jamaah, itu kita tak fokuskan pada istilah, la musyahata fil istilah. Tidak ada, orang kata apa, tidak ada perobotan di dalam istilah dan sebagainya. Tapi apa jua kelompok yang datang selepas baginda SAW yang membawa kefahaman akidah yang dibawa oleh Rasulullah, taib, dan juga sahabat-sahabat Rasulullah, seperti mana dalam hadis Nabi SAW bila Nabi SAW menyebutkan tentang al-firqatun najiyah, firqah ataupun kelompok yang berjaya, kelompok yang selamat. Itu siapa? Yang ikut aku dan juga ikut apa yang sahabat-sahabat aku bawa. Jadi selepas itu, hatta pada zaman ini, walaupun contohnya orang kadang dia tak tahu apa makna Ahlus Sunnati wal Jamaah, dia tak tahu Al-Asy'ariyah tu apa, Al-Maturidiyah tu apa, tapi dia belajar sifat 20. Dan dalam sifat 20 itu sendiri adalah apa ulama ijtihad daripada sifat 20 contohnya. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan apa yang dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, maka dia dinamakan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik. Jadi hatta tidak tahu istilah dan sebagainya, selagi dia mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah dan juga sahabat-sahabat Rasulullah, tidak menyimpang daripada ajarannya Rasulullah SAW dan juga sahabat-sahabat Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi, seperti mana dalam hadis Nabi SAW, maka dia dinamakan Ahlus Sunnati wal Jamaah, ataupun lebih kita kenal ataupun kita dengar pada hari ini kalimat Sunni. Orang Sunni. Orang Sunni. Jadi Al-Imam Hasan Al-Basri itu dia adalah Sayyidut Tabi'in. Dikatakan bahawa dia adalah Afdalut Tabi'in, sebaik-baik Tabi'in. Dan dikatakan dia itu berjumpa sebanyak 70 daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi zamannya itu sudah pasti dekat dengan zaman as-sahabah. Baik. Jadi walaupun kadang istilah ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada pada zaman sahabah, tidak ada pada zaman tabi'in, tidak ada mungkin pada selepas tabi'in, saya kata tidak ada pada zaman Asy'ariyah, Imam Asy'ari dan sebagainya. Tapi apa yang mereka bawa itu yang penting. Kandungan yang mereka bawa, ajaran-ajaran yang mereka bawa itu selagi tidak menyimpang ataupun tidak menyimpang daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan juga sahabat-sahabat Nabi, maka mereka adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Masya Allah. Saya menanyakan soalan ini kerana penting. Kerana kita selalu menggunakan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ini istilah ini juga ada sebuah ijtihad daripada ulama kita. Dan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mungkin Ustaz sedikit, pasal penting juga sebelum kita masuk pada topik Mu'tazilah, perlu untuk kita kenal siapa kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum kita bukan attack sebelum kita melangkah, counter spring masuk pada topik Mu'tazilah.
Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini Ustaz, apa bagaimana Ustaz boleh ringkaskan jadi orang awam dapat fahamkan? Baik, secara ringkas apa yang dipetik oleh Imam Az-Zabidi rahimahullahu taala daripada syarah daripada Ihya Ulumuddin, idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah, kalau disebutkan Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka itu siapa? Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Mereka itu adalah pengikut ataupun mengikut apa yang dibawa oleh Al-Imam Al-Asy'ari dan juga imam-imam selepas Imam Asy'ari yang selari dengan apa yang diajarkan oleh Imam Asy'ari, dan Imam Asy'ari membawa apa yang diajarkan dengan sanad, dengan guru-gurunya dan sebagainya, itu apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga sahabat-sahabat Rasulullah SAW, maka dia dinamakan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Masya Allah. Jadi dan kalau kita lihat dari segi percentage umat Islam yang berada di dunia ini, lebih kurang 95% mereka itu adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baki daripada 5% itu daripada kelompok-kelompok yang lain. Ajib. No wonder Ustaz Rasulullah SAW pernah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Mahdiyin kan, yang mana secara ringkas saya boleh terjemahkan di sini, seharusnya kamu semua berpegang pada sunnah kan, sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnah-sunnahnya para sahabat dia daripada khulafa rasyidin al-mahdiyyin, mana yang terbimbing, sahabat-sahabat empat ni yang terbimbing daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Ibn Khattab, lepas tu dengan Sayyidina Uthman bin Affan, dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib dan radhiyallahu anhum. Jadi penting kerana mereka juga pembawa-pembawa daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, mana mereka membawa akidah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi mungkin Ustaz boleh terangkan lebih lanjut lagi pada aspek konsep ini. Baik, untuk memudahkan kefahaman kita, bila kita belajar, kita masuk ke madrasah, baik madrasah sepenuh masa ataupun madrasah mingguan, ataupun kadang diajarkan di masjid-masjid dan sebagainya, digunakan kitab-kitab sifat 20. Sifat-sifat ilmu kalam, kemudian ilmu usuluddin dan sebagainya, dikaji sifat 20 itu satu persatu. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis. Mungkin antara kita mungkin sebagai ayah dan juga sebagai ibu, kita mengajarkan kepada anak kita aqidatul tauhid, aqidatul awam, aqidah untuk orang-orang awam. Guru-guru kita menyebarkan akidah bagi orang-orang awam. Allah tidak menyerupai makhluk, Allah tidak berada pada satu-satu tempat. Taib, kita misal kata tidak boleh hanya menggunakan akal sahaja di dalam kehidupan kita dan sebagainya. Kalau kita hanya menggunakan akal, apa gunanya Allah turunkan Al-Quran, apa gunanya Allah turunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Taib. Jadi ini semua adalah apa yang telah disebutkan di dalam akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dipegang oleh para as-sahabah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kalau kita misal kata kita di sekolah, bangku sekolah, kita belajar ilmu akidah, ilmu yang awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahibuz Zubat mengatakan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi biistiqani. Awal wajib, perkara yang awal yang wajib alal insan. Artinya apa? Kalau dia tak belajar dan sebagainya, dia berdosa ke atas manusia. Itu adalah mengenal Tuhan bistiqani, dengan penuh apa? Dengan penuh keyakinan dan sebagainya. Jadi secara ringkasnya, kalau kita lihat majoriti daripada masyarakat kita di Nusantara ini ataupun di Singapura secara khusus, mereka itu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Walaupun kadang di kalangan mereka itu sini, bila kita tanya apa Ahlus Sunnah wal Jamaah, mana aku tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aku cuma belajar Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis. Dia boleh terangkan itu sifat 20 Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Masya-Allah. Pasal penting, pasal aku tanya tentang istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, sekarang baru kita dah rasa well equipped. Right, with what kita dah tahu, dah faham daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Korang ready belum kita bombat ni pasal Mu'tazilah ni? Dan mungkin boleh kita tambah bila kita dah tahu makna dari segi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu salah satu daripada ta'rif yang diberikan oleh para ulama, bukan kita yang memberikan ta'rif. Kita menukilkan sahaja apa yang disebutkan oleh para ulama. Mereka adalah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi kalau akidah kita adalah akidah yang ditulis ataupun kita ikut akidah yang diajarkan oleh Imam Asy'ari dan juga pengikut-pengikut Imam Asy'ari dan sebagainya,
maka kita insya-Allah tergolong daripada kelompok Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kira Ustaz ni penerangan ni very detail Masya Allah. Jadi orang-orang kat ni boleh repeat hafal lah benda ni Allah wujud qidam baqa dengar ni dekat TV selalu mukhalafatul tau. lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah irada ilmun hayyun sama' basar. Jadi bila kita baca akidah ni sebab tu kita syukur Masya Allah. kepada orang-orang dahulu Ni Raihan Ustaz. Raihan dia Masya mengajarkan Allah. dari segi nasyid ataupun nasyid-nasyid itu ditulis untuk memudahkan kita hafal sebagai generasi yang baru ini. Hafal dan sebagainya. Sebenarnya ni kalau kita faham daripada sifat 20 itu dapat menepis. Haji. Daripada sifat 20 itu sendiri yang disusun oleh para ulama dan sebagainya. Ulama Asy'ariyah Al-Maturidiyah itu dapat menepis fahaman-fahaman yang timbul pada hari ini. Contohnya misal kata kita tak dengar lagi nama Mu'tazilah. Mu'tazilah ni adalah golongan boleh kita ringkaskan lebih menggunakan logik. Jadi bila orang menggunakan logik itu secara tidak langsung kadang dia boleh menyalahkan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam sunnah, apa yang telah disepakati oleh para ulama. Bahaya. Betul tak? Bahaya. Betul. Kalau dia menggunakan logik, mungkin dia tak mengaku diri dia Mu'tazilah, aku bukan Mu'tazilah. Tapi fahaman yang kamu bawa itu Konsep seperti dia, konsepnya itu seperti Mu'tazilah. Baik, jadi kamu tetap pengikut Mu'tazilah ataupun kamu berada dalam kelompok Mu'tazilah dan kamu bukan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Hanya nama tak ada lah Ustaz. Nama sebab tu kita sebut tadi la Kepahaman. musyahata bil istilah. Hatta pada hari ini misal kata saya tak tahu Ahlus Sunnati wal Jamaah tu apa. Saya tak tahu Imam Asy'ari tu apa, saya tak pernah dengar. Tapi saya tahu sifat 20. Saya dianggap Ahlus Sunnati wal Jamaah ataupun daripada kelompok Asy'ariyah. Pada hari ini misal kata orang dia tak tahu kalimat Mu'tazilah, dia tak tahu kalimat Syiah contohnya. Taib, dia tak tahu kalimat Qadariyah, Murji'ah dan sebagainya. Tapi fahamannya itu seperti apa yang ada dalam Mu'tazilah, Masih seperti wujud, apa yang dalam Murji'ah, apa yang ada dalam Qadariyah. Maka ikut juga dia dalam kelompok itu lah. Walaupun dia tidak tahu nama. Sebab tu saya kata tidak ada musyahah, tidak ada orang kata apa Istilah. dalam istilah itu kita tidak ada perobotan ataupun kita. Masya Allah. Okay, korang dah ready belum? Lagu tadi tu bagus lah Lagu tadi tu Cakap pasal lagu itu tadi. lagu selalu kat TV dulu. Nanti dia keluar kan? Ya, ada gambar-gambar Gambar Allah, laut. lepas tu wujud. Tadi kau tak dengar apa Ustaz harmoni dengan aku tadi. Harmonize. Kan? Ustaz pun pandai harmonize Masya Allah. Macam Halloween lah Halloween Maiden lah Satu soalan boleh tak aku nak tanya Go Ustaz? lah bro. Ya Ustaz, ni soalan lah ni. Mungkin kat luar pun ada orang yang nak tanya soalan macam ni. Misal katalah Ustaz kata seseorang tu dia tak sedar yang dia dalam golongan Mu'tazilah ni. Tapi kefahaman dia seperti itu. Sekali dia pun mati meninggal. Adakah dia mati sebagai seorang Muslim? Seperti mana tadi kita sebutkan, itu tidak mudah untuk kita mengeluarkan seseorang itu daripada agama Islam. Selagi mana dia bertauhidkan bahawa Allah itu satu, Nabi Muhammad adalah pesuruh Nabi, contohnya Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah SAW. Taib, dan dia berkiblatkan kepada Kaabah contohnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak melakukan perkara-perkara yang ma'ulima minad din bid-darurah, tidak mengingkari sesuatu perkara yang sudah diketahui di dalam agama secara asas, maka kita hukumkan dia sebagai orang yang Islam. Baik, kita hukumkan dia itu sebagai seorang yang Muslim. Cuma ada penyimpangan dari segi kefahaman dan sebagainya. Baik, contohnya kita itu beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai sifat-sifat kesempurnaan secara ijmali, secara tafsili itu dalam sifat 20. Ada qudrat, ada iradah dan sebagainya. Tapi contohnya Mu'tazilah, dia tidak beriman. Ataupun dia tidak ada keyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini mempunyai sifat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala zat, tidak ada sifat contohnya. Jadi itu juga datang daripada ijtihad mereka. Mereka, bila saya sebutkan mereka, berarti apa? Mu'tazilah pun ada ulama-ulamanya. Dan kalau kita sebutkan itu, antara mereka itu adalah ulama-ulama yang besar. Contohnya seperti
itu tafsir kepada Kasyaf, Al-Imam Az-Zamakhsyari. Al-Imam Zamakhsyari mungkin kita pernah dengar. Taib ada mempunyai sebuah tafsir yang sangat hebat yang boleh kita ambil manfaat yang banyak daripada tafsir tersebut. Jadi Al-Imam Az-Zamakhsyari itu dia berakidah dengan akidah Mu'tazilah. Taib ada yang kata dia taubat sebelum dia apa? Kerana beberapa perkara lah yang berlaku dalam kehidupannya dia taubat. Taib. Ada yang kata dia meninggal atas akidah Mu'tazilah. Taib. Soalan dia kat sini, adakah bila dia meninggal atas akidah Mu'tazilah itu boleh kita hukumkan dia itu ghairul Islam, dia bukan termasuk pada kelompok orang-orang Islam, sedangkan dia masih tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia masih ini itu dan sebagainya, dia tidak mengingkari apa yang diketahui di dalam agama secara asas. Tetap kita hukumkan dia itu sebagai seorang yang Muslim, matinya itu dalam keadaan Islam. Matinya itu dalam keadaan Islam. Cuma ada penyimpangan dari segi akidah. Penyimpangan dari sudut akidah, Ustaz, daripada golongan Mu'tazilah. Mungkin kita boleh layout one by one here and kita berikan we can do a comparison, ataupun dalam bahasa Melayu tu apa? Pembandingan kan? Pembandingan di antara kefahaman-kefahaman mereka. Dan apakah jawapan daripada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada pandangan-pandangan yang mereka terakan. Jadi mungkin Ustaz boleh list down satu dulu, lepas tu kita boleh have a discussion after that we can go. Tapi kalau katanya aku kan, maaf Ustaz, aku lagi prefer macam benda tu yang dah sedia ada tau. Maknanya kalau macam Ustaz kata kita ikut akidah yang satu ni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, then Ustaz dah huraikan Mu'tazilah tu macam mana. Jadi macam ada keraguan tau, macam lebih baik ni path lagi simple and selamat apa ulama saya cakap. Betul. Baik ikut gitu je kan. Betul. Dia pasal apa tahu? Sekarang kalau kita tak faham apa yang mereka asaskan, bagaimana kita nak tahu? Pasal tadi Ustaz dah mengatakan walaupun namanya Mu'tazilah tak wujud, tapi kefahaman dan pengasas daripada kefahaman mereka tu, asas-asas kefahaman mereka tu masih lagi wujud dan dipraktikkan oleh golongan-golongan manusia. Jadi kita nak faham itu. Adakah kita juga mengamalkan daripada pengalaman daripada amal-amal secara tak langsung, betul tak? Jadi kita nak selamatkan diri sebenarnya. Jadi mungkin Ustaz Al-Fadhil Ustaz kalau boleh terangkan. Mungkin boleh kita tambah akan kepentingan akidah khususnya pada zaman ini. Itu agar kita itu tidak mudah disesatkan ataupun tersesat. Disesatkan itu sama ada datang daripada orang lain, pandangan lain. Lagi pada hari ini ada media sosial dan sebagainya, semua orang nak cakap dan sebagainya. Atau orang yang tidak ada ilmu misalnya kata nak cakap, nak berikan pandangan dan sebagainya. Ataupun kita tersesat. Kita tidak ada panduan dan sebagainya di dalam ilmu tauhid dan sebagainya, sehingga kan kita mewujudkan satu-satu perkara yang menyalahi apa yang telah disepakati oleh para ulama, khususnya ulama tauhid, ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Taib, kita nak tahu tentang apa yang dibawa oleh Mu'tazilah dan sebagainya. Jadi antara perkara yang dibawa oleh Mu'tazilah itu, kalau kita lihat dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, itu yang dituliskan oleh Imam Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, dalam Mu'tazilah itu sendiri terpecah menjadi sebanyak ada lebih kurang 22 ataupun 23 golongan. Masya Allah. Okay. Dalam Mu'tazilah itu sendiri terpecah sehingga menjadi 22 ataupun 23 golongan. Tapi mungkin boleh kita ringkaskan apa yang ada dalam kefahaman Mu'tazilah itu sendiri. Yang pertama itu mungkin boleh kita sebutkan, yang pertama menafikan semua sifat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu mereka menafikan semua sifat. Contohnya seperti qudrah, iradah, sifat 20 yang tadi kita sebutkan. Itu dinafikan oleh siapa? Dinafikan oleh golongan Mu'tazilah. Sedangkan kita tahu bahawa sifat-sifat itu termaktub. Dekat mana termaktub? Termaktub dalam Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi contohnya macam mana mereka itu menganggap bahawa ilmu Allah ini apa? Sifat ilmu Allah ini dia tak mungkin qadim. Ataupun dia itu tak mungkin dia jadi qadim. Dia bukan, sifat Allah ini bukan qadim.
Kerana apa? Mereka mengatakan bahawa kalau misal kata ilmu Allah itu qadim, qadim ni apa makna dia? Qadim ini ada sejak daripada azali. Taib, kalau ilmu Allah itu ada sejak daripada azali lagi, nescaya akan ada dua hal yang dahulu, iaitu Allah dan ilmu Allah. Dan ini menurut mereka adalah satu perkara yang mustahil, yang akal tidak dapat menerimanya. Maksud macam mana Ustaz? Adanya Allah dan adanya ilmu Allah. Jadi bila ada zat, itu tak boleh ada selain daripada zat. Okay? Zat Allah itu ada kan? Zat Allah tu dah qadim. Jadi kenapa kena ada ilmu Allah juga dinamakan qadim? Zat yang qadim pada menurut pandangan mereka itu biar satu sahaja. Jangan ada qudrat, jangan ada iradat dan sebagainya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa sifat-sifat Allah juga qadim seperti zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak menafikan sifat-sifat Allah. Kenapa mereka menafikan? Kerana apa? Mereka tidak mahu ada, seandainya ada sifat bagi Allah, itu ada dua hal, dua benda yang qadim. Dan itu adalah perkara yang mustahil. Itu perkara yang tidak dapat menerima akal. Ni daripada sudut logik mereka. Daripada sudut dan hujah-hujah yang mereka keluarkan, yang kita boleh dengar ataupun boleh kita faham daripada apa yang dibacakan ini, mereka banyak menggunakan akal. Jadi bila sesuatu benda itu yang tak dapat diterima oleh akal, jadi ditolak. Walaupun kadang benda itu ada dalam Al-Quran dalilnya ataupun ada dalam hadis Nabi SAW. Boleh faham Faham, insyaAllah. Okay. Jadi dia kata apa? Mustahil. Kerana ia tidak mungkin ada yang menyamai Allah dalam sifat qadim. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun bila dah ada zat Allah itu qadim, tak boleh ada yang menyamainya dengan zat itu. Tak boleh ada satu benda ataupun lebih daripada satu benda yang sama-sama qadim. Jadi sebab itu dinafikan apa? Dinafikan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pandangan ini disangkal oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnati wal Jamaah mengatakan bahawa ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu dia bersifat qadim. Kerana seandainya ilmu Allah tidak bersifat qadim, nescaya Allah awalnya tidak mengetahui kemudian menciptakan pengetahuan, sebagaimana manusia yang terlahir bodoh, dia tak tahu apa-apa, kemudian ia belajar, kemudian dia memiliki ilmu. Jadi ini hujah yang mungkin mudah untuk kita yang paling bernas, sampaikan, yang paling bernas dan sebagainya. Jadi bernas, disangkal oleh ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah akan pandangan Mu'tazilah yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka itu yang kedua menetapkan bahawa kehendak Allah, iradah Allah itu hanya pada perkara yang baik dan juga perkara yang lebih baik, al-salah wal aslah. Mengikut apa? Mengikut akal manusia. Jadi antara fahaman yang mereka bawa, Allah tak boleh menginginkan keburukan bagi siapa? Kepada makhluknya. Kerana apa? Kerana perkara itu bertentangan dengan sifat Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Jadi kan kita tahu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi secara logiknya Allah pasti menginginkan kebaikan ataupun satu-satu perkara yang lebih baik bagi seorang hamba. Bila kita mengatakan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Adil, tak mungkin dia inginkan keburukan pada sebuah hamba, bagi seorang hamba. Ini kita tengok, ya tak ya juga ni, betul juga ni. Ini macam logik Ini dia pakai logik. Dia pakai logik pada situ. Jadi itu adalah satu perkara apa? Perkara yang mustahil lah bagi mereka. Itu Allah hanya menetapkan ataupun keinginan Allah itu hanyalah pada perkara yang baik, yang bawa kebaikan bagi manusia. Mengikut akal, mengikut logik. Dan lalu apa kata ulama Ustaz atas logik yang Ustaz berkata? Jadi ini juga disanggah oleh ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka mengatakan bahawa seluruh takdir yang baik dan buruk adalah dari Allah, serta perbuatan makhluk tidak terlepas daripada
kehendaknya ataupun izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi seandainya seorang hamba misalnya kata melakukan satu perkara-perkara yang maksiat. Baik, seandainya ada orang ditakdirkan dia buat perkara-perkara yang maksiat. Baik. Itu adalah perkara yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu adalah perkara yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita mengatakan Allah tidak redha akan perkara tersebut. Tapi Allah boleh inginkan tak perkara itu berlaku? Allah boleh inginkan perkara itu berlaku. Allah Subhanahu wa taala Maha menguasai. Baik, dia boleh cipta keburukan, dia boleh cipta satu-satu kebaikan, keburukan daripada seorang hamba itu. Tapi adakah Allah redha atas perbuatan itu ataupun tidak? Allah Subhanahu wa taala tidak redha atas perbuatan itu. Sebab tu dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah kita beriman kepada qada dan juga qadar khairihi wa syarrihi. Baik itu adalah yang baik, qadar yang ditentukan itu adalah baik, ataupun qadar dan qadar itu adalah perkara yang buruk dan sebagainya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah dia memberikan contoh. Ahlussunnah wal Jamaah memberikan contoh ada perkara yang diredai dan dikehendaki Allah. Contohnya seperti imannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Allah Subhanahu wa taala kehendak bahawa dia itu beriman dan Allah redha dengan sahabat ini bahawa dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada perkara yang dikehendaki Allah tapi tak diredai. Contohnya seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu dikehendaki Allah Subhanahu wa taala bahawa dia itu tak beriman, tapi adakah Allah redha dengan kekufurannya? Allah Subhanahu wa taala tak redha dengan kekufurannya. Dan ini mungkin kalau pembahasan, kalau kita ingin bahaskan panjang lagi, dia dah masuk dalam bab al-kasab, al-iktisab ataupun af'al al-ikhtiyariyah daripada seorang hamba dan sebagainya. Baik. Kemudian boleh sambung macam mana? Boleh ya. Kita sambung lagi sikit. Kemudian yang ketiga daripada akidah Mu'tazilah ini, mereka menetapkan bahawa orang yang fasik, orang yang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka ini tak termasuk daripada golongan orang yang beriman, dan juga tak termasuk juga daripada golongan orang yang kafir. Nanti hal keadaan mereka itu nanti pada hari akhirat itu fi manzilah bainal manzilatain. Itu di satu tempat antara dua tempat. Yang dua tempat apa Ustaz? Jadi tempat antara syurga dan juga neraka lah. Letak antara syurga dan juga neraka. Satu tempat yang berada antara dua tempat itu. Jadi dicontohkan kepada orang yang fasik. Orang yang dia beriman tapi dia buat perkara-perkara maksiat. Dia melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi mereka mengatakan bahawa orang ini berada pada satu tempat di antara dua tempat. Dia tak boleh masuk dalam api neraka. Sebab apa? Sebab dia beriman. Dan dia tak boleh masuk dalam syurga. Sebab apa? Dia buat jahat, dia buat maksiat dan sebagainya. Jadi kita nampak golongan ini ataupun Mu'tazilah ini, dia mereka lebih kepada logik ataupun akal. Selagi dia benda yang logik, maka dia adalah benar. Tanpa mengira ataupun tanpa melihat kepada nas daripada Al-Quran ataupun daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contohnya pada hari ini, orang atas dasar kemanusiaan menghalalkan, mengharuskan perkara yang haram. Amalan kaum Lut itu adalah amalan yang telah disepakati oleh para ulama contohnya, dan perkara ini telah termaktub dalam Al-Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quran, dan juga Nabi SAW sudah terangkan. Baik. Tapi mengikut sebahagian orang atas dasar kemanusiaan, atas dasar Allah ni Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tak mungkin Allah nak keburukan bagi seorang hamba. Tengok saya relatekan dengan apa yang tadi saya sebutkan
tak mungkin dia ingin keburukan bagi seorang hamba. Kalau dia inginkan kebaikan, dia tak akan ciptakan orang ini dalam keadaan sedemikian. Dia akan ciptakan orang ini dalam keadaan straight dan sebagainya. Tak suka pada lelaki ataupun perempuan dengan perempuan dan sebagainya. Kemudian atas dasar kemanusiaan, misal kata rahmat. Contohnya misal kata kita perlu lihat kita hidup pada zaman sekarang, konteks sekarang dan sebagainya. Dan keadaan kita berbeza dengan keadaan yang dahulu dan sebagainya. Sehingga tidak sadar dia sedang menentang apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis. Mengikut apa yang sesuai. Mengikut akal fikirannya. Dan ini relate dengan apa yang kita sebutkan tadi. Betul. Jadi secara tidak langsung boleh kita katakan bahawa ini juga seperti fahaman Mu'tazilah. Walaupun dia menafikan ataupun seseorang itu dia menafikan pandangan-pandangan itu, ataupun dia menafikan bahawa dia itu daripada kelompok Mu'tazilah. Tapi apa yang dibawa ini hampir-hampir sama dengan apa yang dibawa oleh Mu'tazilah dan sebagainya. Jadi kita katakan dia tergolong juga. Saya rasa pada aspek dan fakta ini, saya rasa sangat penting bagi orang awam fahamkan. Kita bukan nak try to confuse siapa yang mendengar dan juga siapa yang menonton. Malahan kita nak menebarkan apa yang telah dikatakan oleh ulama-ulama kita. Betul. Jadi sedikit saya nak open for discussion sebelum kita go for kita make promo. Bagi balik pada yang tadi Ustaz mengatakan, golongan-golongan Mu'tazilah ni mereka gunakan logik. Kalau seandainya seseorang itu dia mengeluarkan kata-kata statement sedemikian, Ustaz, kalau seandainya Allah tahu seseorang fulan ini, seorang hamba ini akan bermaksiat, mengapa Allah izinkan dia bermaksiat? Dalam segi logik mengapa Allah izinkan dia bermaksiat? Dan mengapa dan mengapa Allah hukumkan dia dengan maksiatnya tersebut sehingga dia masuk kepada api neraka? Mungkin daripada sudut logik mereka akan challenge. Dia buat challenge. Apa pasal Allah tu tak boleh ke buat orang itu, seseorang hamba tu taat kepadanya? Mengapa ada that aspect? Jadi apakah pandangan-pandangan ulama kita daripada sudut ini, Ustaz? Seperti mana tadi kita sebutkan, kita boleh relatekan dengan apa yang kita sebutkan masalah ini. Ada perkara yang memang diinginkan, dikehendaki tetapi tidak diridai. Allah SWT bersifat kuasa, dia menciptakan, dia berkeinginan pada seorang hamba melakukan kebaikan, dan dia berkeinginan juga bagi seorang hamba melakukan keburukan, kemaksiatan dan sebagainya. Dia adalah zat yang maha kuasa, itu kena faham. Dia bebas untuk melakukan apa yang dia kehendak. Yaf'alu ma yasha'. Dia bikin, dia buat apa yang dia suka, apa yang dia keinginkan. Bila kita menyoalkan, apa kita punya manzilah, apa kita punya tempat untuk menyoalkan, sedangkan dalam Al-Quran disebutkan itu tidak ditanya apa yang dilakukan. Wahum yus'alun, mereka yang akan ditanya apa yang mereka lakukan. Mereka siapa? Kita lah, hamba. La yus'al amma yaf'al, tidak ditanya apa yang dia buat. Wahum yus'alun, mereka akan dipertanyakan apa yang mereka buat. Bukan Allah, bukan tugas kita untuk tanya apa yang Allah SWT zat yang maha kuasa, yang berkehendak bebas. Orang yang berkehendak, saya memiliki sesuatu, saya ada air, saya beli air, saya bebas nak minum air ni sekarang, saya bebas nak minum air ni nanti lepas 1 jam, lepas 2 jam. Siapa yang nak soal saya? Dan kenapa bila awak soal saya akan tanya, kenapa awak nak soal? Ini kan saya punya. Jadi ini sebagai contoh. Masya Allah. Jadi ada benda yang Allah berkeinginan, tapi adakah Allah reda pada perkara itu? Allah tidak reda seorang hamba itu melakukan maksiat. Sebab itu di dalam pembahasan Ahlus Sunnati wal Jamaah akidah yang kita belajar, itu ada af'al al-ikhtiyariyah. Perbuatan ikhtiar, pilihan daripada manusia yang mana mereka akan dipersoalkan daripada pilihan mereka. Ada satu jalan kebaikan, ada satu jalan keburukan.
Baik, kenapa ada kebaikan, kenapa kamu pilih keburukan? Hmm. Kenapa bila kamu tahu kamu berada dalam keburukan dan kamu boleh patah balik kepada kebaikan, kenapa kamu tak nak patah balik kepada kebaikan? Macam mana pula kamu tahu bahawa nanti akhir daripada kehidupan kamu adalah neraka? Kamu nampak ke? Sedangkan kamu ada peluang dan diberikan peluang itu untuk kamu patah balik mengikut akal kamu, mengikut apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang ada dalam sahabat, untuk kamu patah balik mengikut kebaikan. Jadi kenapa kamu tak buat kebaikan itu? Kamu ingin terus menerus. Jadi orang-orang seperti ini seperti mahu mencabar. Dia dah tahu dia berada dalam kesalahan, dalam path yang tidak betul. Tapi ingin mencabar, dan itu adalah satu perkara yang lain. Mencabar akan kekuasaan Allah, mencabar kehebatan Allah. Itu yang berlaku terhadap kaum-kaum terdahulu. Contohnya kaum Nabi Lut misalnya, mencabar. Baik, diberikan peluang, dihantarkan Nabi dan sebagainya untuk berikan peringatan dan sebagainya, tetapi mereka tidak mengambil manfaat. Lalu dicabar terus. Dicabar sehingga kan Allah menurunkan azab. Jadi sama juga. Pada hari ini kalau orang berhujah sedemikian dan sebagainya, dan dia tak tahu apa yang berlaku selepas itu. Dan dia tak tahu actually jalan kebaikan, tapi kerana nafsu, syahwat, keinginan yang kuat, digodai oleh syaitan untuk berada pada path itu, dan dia ingin orang membenarkan path dia yang dia pilih. Lalu keluarlah hujah-hujah seperti itu. Baik, keluar hujah-hujah seperti itu. Baik. Anda tak keluarkan beriman kepada qada dan qadar yang baik dan juga buruk dan sebagainya. Kerana orang Muslim perlu tahu ini adalah akidah yang asas. Kita belajar dalam arkanul iman, al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Baik. Tapi pada hari ini akan timbul soalan-soalan seperti mana, mungkin soalan-soalan yang lebih mencabar. Betul. Jadi jawapan dia juga secara logik dengan misal dan sebagainya untuk mematahkan. Sebab tu dalam Asy'ariyah ataupun akidah Asy'ari dan sebagainya, kita tak menolak akal. Mu'tazilah mungkin mendewakan akal. They overuse lah Ustaz. Yes. They mendahulukan, mengutamakan akal. Asy'ariyah mengatakan kita perlu kepada akal di dalam kefahaman kepada nakal. Al-Quran dan juga hadis. Macam mana kalau ente tak ada akal, tak ada ilmu, ente nak faham Al-Quran dan juga hadis? Taib. Ada golongan pula dia tak nak akal. Dia nak nakal sahaja. Dia nak Al-Quran, dia nak hadis, tapi dia tak nak faham akal ini semua apa. Sehingga kan dia menafikan juga apa yang ada dalam Al-Quran dengan Sunnah dalam keadaan dia tak sedar perkara itu. Itu juga salah. Jadi kita lihat wasatiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah wal Maturidiyah. Itu berada pada tempat yang tengah-tengah. Tidak ini, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tengah-tengah. Cantik lah semua ada. Betul. Yang the best thing about apa kita bila kita mendalami dan benar-benar faham sudut akidah dan yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita akan merasa jiwa kita ni dalam keadaan yang tenang. Tak akan senang kacau bilau dengan kefahaman yang baru, walaupun kefahaman yang baru ini sound so logical, tapi tak goyang sedikit pun. Pasal apa? Kita ada kita ada guideline daripada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kelebihan dia. Dan ini mungkin boleh kita tambah akan kepentingan ilmu sifat 20, khususnya pada zaman ini. Jadi ada orang kadang dia mengatakan ini fardu ain dia. Ini kan dah belajar kecil-kecil, dah hafal matan aqidatul awam wa wujud qidam baqa. Tak. Ilmu sifat 20 ni sangat penting untuk menepis akidah-akidah ataupun kefahaman-kefahaman yang baru yang dibawa khususnya pada zaman yang penuh dengan fitnah ini. Jadi sehingga kan para ulama menyebutkan dengan nanti memahami benar-benar ilmu akidah sifat 20 yang nampak macam simple itu, bukan hanya dengan hafalan tapi memahami isi kandungan, dapat menepis benda-benda yang meragukan khususnya pada zaman ini.
Masya Allah, Masya Allah. Saya rasa kita ada banyak perkara juga nak tanya pada Al-Fadhil Ustaz, tapi kita ada mid promo untuk masuk. Jadi insyaAllah bagi penonton dan juga pendengar yang sedang menonton, jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini, dan jangan lupa like dan share podcast ini. Khidmat dia memang bagus. Okay, very detailed from the calculation daripada the time untuk rumah kita untuk dijual, calculate sampai rumah baru kita, budget kita. So kita pun tak ragu-ragu lah. And she's very patient also. Yeah. So Sawa actually recommended us that we are able to upgrade to a 5-room flat. It's actually our main purpose within our budget, and also we don't stretch. So it's easy and faster for us to actually retire. So that's the best thing lah. Yes, definitely. Because before kita purchase, we always have plans lah. Kita dah discuss everything. Untuk jual beli rumah, Sila hubungi Sawadin. Nasihat untuk jual beli rumah, sila hubungi Salwadin di 92700737 dan lungsurilah Facebook beliau di Salwadin-Hero Homes dan di Instagram wawa_din. Ya, selamat kembali lagi pada podcast Sahabat Bertanya. Malik, Ya. kau jangan macam mok Asal? Mok. Mok apa? Mok lu. Kau macam mok. Mok kau ke apa? Mok apa? Mukbang. Mukbang. Mukbang eh? Mukbang. Kau tahu apa mukbang? Jad. Tak tahu. Mukbang kau tak tengok Korean dorang ASMR punya mukbang. Mana dorang makan sambil dorang sedut itu Maggi berdengar bunyi. Bila dorang makan. Aku cakap terus terang, aku kalau tengok video-video, banyak pada video-video orang main gitar. Oh. Lagi Ada orang makan gitar tak? Ada orang makan gitar? Ada. Ada makan gitar? Ni orang dia. Banyak gitar kayu kat dalam. Dia telan gitar. Kita pepik lah. Kayu rabak lah. Tapi Anak-anak yang apa? Tapi cakap pasal gitar kan. Okay. Ni bukan orang-orang sembarang. Cik. Tengok betul. tangan sikit. Ini tangan. Tengok. Oh. Kalau kena muka pun. Tangan kanan dia kan, dia jari kanan dia aku tengok macam Jimi Hendrix. Dia jari kiri dia tu dah macam Slash. Habis dia tak pakai ke apa? Tapi Baju. belum tentu jari besar gini main Karen bagus. Kita larikan topik dia sikit. Dahsyat. Okay. Tapi kan tadi lepas Ustaz urai-uraikan ni Ustaz kan, ada terkesan sikit kat diri saya juga lah ni Ustaz. Pasal saya yakin kan, saya ni tak pandai, saya ni tak baik sangat pun. Banyak orang macam saya kat luar. Mungkin ada yang lebih teruk, ada yang sampai sekarang pun masih macam Stuck lah. bukan stuck lah, macam tak peduli lah. Macam dia tak peduli fahaman ni ke fahaman ni ke kan. Kurang faham lah. Jadi bila saya duduk belajar bab akidah ni Ustaz pun lambat dah Ustaz. Jadi soalan yang mungkin saya pernah tanya Ustaz lagi lah, tapi nak tanya lagi pula Ustaz apakah amaran yang perlu kita sampaikan pada orang-orang yang dah peringkat umur 30 lebih tapi masih belum tahu lagi macam kena belajar sifat 20. Yalah, saya pun tak hafal tapi pernah lah duduk di mendengar kan. Habis tak tahu pasal akidah macam tak payahlah. Aku solat, aku buat biasa je pun dah boleh kan. Tapi bahayanya nanti bila dia dah ada anak pula. Anak dia pula terikut kefahaman macam Mu'tazilah. Dia pula dah tak ada basic foundation. Jadi saya rasa ni pun ada satu masalah Zat. Mungkin itu maknanya perlu juga seorang bapa yang dah lambat nak belajar tapi perlu tak ada belajar Zat. Untuk belajar ni, dia apa orang kata, mungkin kita boleh sebutkan ataupun kita quote kata-kata para ulama. Itu daripada buayan daripada buayan hingga liang lahat. Jadi bila kita faham kata-kata ini, artinya tidak ada berhenti. Terlambat. Kata terlambat lah. Jadi bila ada kesedaran dan sebagainya, sebenarnya bila ada kesedaran dan sebagainya, itu adalah perkara yang patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita terus belajar.
Dan perkara yang perlu kita kejar dalam kehidupan kita bila kita belajar dan sebagainya, itu mungkin kita dah tahu adalah ilmu fardu ain. Jadi bila kita kata ilmu fardu ain ni wajib atas tiap-tiap mukallaf, atas tiap-tiap orang yang sudah baligh, yang berakal, walaupun lambat. Dia dah baligh, misalnya kata dah 30 tahun baru dia sedar gini dan sebagainya, belajar ilmu akidah, belajar ilmu fikih, ilmu yang dapat menjadikan ibadah kamu sah. Ilmu tauhid, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Ilmu bagaimana cara membersihkan jiwa, mencantikkan akhlak dan sebagainya. Jadi tidak ada kata-kata terlambat. Baik. Perlu untuk kita, khususnya kita sebagai ketua keluarga ataupun kita ni sebagai yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala campakkan kesedaran. Kita tidak mahu generasi selepas kita itu terus menerus dalam keadaan tidak tahu ataupun jahil. Jadi kita perlu buat sesuatu, dan ia bermula dengan diri kita sebenarnya. Ia bermula, tidak kira bila saya sebutkan dia bermula dengan diri kita, itu tak kira sama ada lelaki ataupun perempuan, sama ada anak, sama ada ayah, sama ada ibu dan sebagainya. Bermula daripada diri kita, dan insya-Allah akan diikuti oleh orang-orang yang berada di sekeliling kita. Dan mungkin boleh saya tambah, mungkin kerana apa, mungkin kita tak tahu dan kita ingin generasi selepas kita, walaupun kita sudah tidak ada 300, 400 tahun yang akan datang dan sebagainya, kita ingin generasi kita itu kalau boleh insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak berpaling daripada manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah. Taib. Akidah ni itu adalah akidah yang benar. Taib. Kemudian dia itu mengambil berat ilmu, lebih-lebih lagi ilmu fardu ain. Kemudian hatinya itu bersih dan sebagainya. Kita ingin generasi kita selepas 400-500 tahun dan berterusan insya-Allah sampai hari kiamat jadi seperti itu, ataupun kita berkeinginan bila kita dah tutup mata dan sebagainya tetap kita dapat mengetahui bahawa mereka itu berada dalam keadaan yang baik. Dan itu sebenarnya bermula daripada diri kita. Mungkin kita boleh tinggalkan wasiat sebelum kita pergi dan sebagainya, kita tulis kepada generasi ataupun keturunan saya dan sebagainya. Wasiat ini bukan hanya pada harta benda. Orang faham bila wasiat ini ataupun orang dah berada dekat atas katil dan sebagainya, baru sibuk ejen ni dan sebagainya, kata minta wasiat lah apa dan sebagainya. Tak. Wasiatkan kepada anak cucu kita lepas 300-400 tahun, hendaklah berakidah dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Hendaklah mereka itu dipenuhi dada mereka itu dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para awliya, cinta kepada para salihin. Hendaklah mereka pada umur sekian-sekian, misal kata sebelum balik dan sebagainya, sudah diajarkan oleh ayah dan juga ibu akan ilmu fikih, ilmu bagaimana cara solat yang benar dan sebagainya. Hendaklah ayah dan juga ibu mengambil tanggungjawab, misal kata bila dapat anak dan sebagainya, mengajarkan ilmu agama, diterapkan ilmu agama di dalam hati diri anak-anak mereka. Sekian. Kita tulis tu wasiat, dan untuk generasi kita akan datang. Masya-Allah. Dengan itu kenapa kita yalah, bila kita kadang sebagai orang bila sebut wasiat tu mesti harta benda, property lah apa dan sebagainya. Tak. Ini benda pun perlu diambil perhatian. Masya-Allah. Aku nak buat wasiat. Kau nak tulis, nak thumbprint, nak sign, nak PDF, nak email, kasih password rahsia untuk. Aku request boleh, Jad? Kau masukkan aku dalam antara yang menerima wasiat kau. Aku nak gitar kau je, Jad. Betul, jujur ke cakap. Tapi usaha kat ni betul tau. Maybe betul. Kita kadang masalahnya kita dengar tapi kita tak buat. Tapi insya-Allah wasiat saya try buat. Azam. Kasih ustaz vet dulu kan. Takut tersalah ke apa. Kau belajar. Kau pakai bahasa apa? Kau pakai bahasa Melayu apa? Bahasa Melayu vet macam mana? Ustaz periksa dulu Periksa, betul tak wasiat saya. Betul. Betul lah apa. Kadang kita, yalah, kalau kita nak ada continuation, kita hidup kan lama Ustaz, betul tak? Mungkin kita tak jadi orang yang baik. Siapa tahu anak aku ke keturunan kita. Masya-Allah, amin. Masya-Allah.
Kau tak ada ke asal macam tu? Ada. Ada kan? Ada. Kau pun siap bawa WhatsApp, kita exchange nanti ni. Okey, boleh. Kau jangan kekek aku tau. Aku nak tulis wasiat lah. Aku nak suruh ni lah. Tapi Apa dia? tapi kan ada juga masalah Ustaz. Bila Ustaz tadi terangkan pasal orang suka pakai logik kadang takut tau, macam apa Ustaz cakap ni, mungkin Ustaz boleh baca kitab Arab. Ada tak Ustaz translation dalam kitab Mu'tazilah ni? Dalam bahasa Melayu lah. Dalam kita. bahasa lain ke kan? Dalam bahasa Melayu ada. Ada. Mungkin boleh kita rujuk kitab Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Kiai Haji Sirajuddin Abbas itu dia ada menulis satu kitab yang sangat manfaat tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, lalu diletakkan kelompok-kelompok yang menyimpang daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti Mu'tazilah, Syiah, Mujassimah, Musyabbihah dan seterusnya lah. Pasal apa tahu? Aku kadang rasa kan, kadang aku ni orang belajar akademi tak pandai, cakap terus terang kan. Mungkin ada orang pandai tau Ustaz, tapi dia macam sebenarnya kat dia Islam yang liberal. Tiba-tiba terjumpa orang yang berhujah tentang Mu'tazilah ni, boleh kacau tau. Kau faham tak? Dia boleh mengambil daripada dia macam aku, Logik apa? Logik lah. Logik kan? kena dengan dia. Dah tu makin dia spread. Dah tu orang pun orang tak melaksanakan solat, apa-apa perkara-perkara wajib. Benda ni akan meribak tau. Sebab tu aku rasa Apa dia? ulama-ulama cakap kan, kita jadikan rumah kita madrasah bagi anak-anak kita. Betul. Itu very important. Dari situ akan kita dapat tarbiyah anak-anak kita. Anak-anak kita besar dalam tarbiyah kita. InsyaAllah bila dia dapat dirikan rumah tangga, dia pun akan buat benda-benda yang sama lah. Jadi dalam rumah ni very important lah kan. Betul. Tapi macam Ustaz cakap sama, kita nak kena start daripada diri kita lah kan. Dia ni guest ke Ustaz? Tak ada. Kau tak dengar suara dia. Suara dia macam DJ radio sih. I guess. Aku kalau hari tak datang, otak dia aku curi Aku start jadi macam Ipul sikit lah. Tapi betul lah. Bila kau tengah berbual tadi, aku macam mesmerize. Mesmerize tu macam mana kagum lah. Pasal kau punya suara tu dah macam DJ radio. Kau tu macam dahsyat lah. Betul cara kau. Kalau next time kan, next time kalau shout out sponsor kau nak kena buat lah. Siapa nak kahwin ke apa, jadi aku boleh jadi MC, DJ ke apa kan. Ya betul lah. Kadang-kadang banyak orang kan dia boleh macam berpidato pasal agama lah, pasal wujudnya Tuhan lah, gini. Tapi dia sendiri tak solat, dia sendiri tak. Kacau. Tapi dia berbual hakikat marifat. Kacau. Kau belum sampai lagi bab tu lagi. Lagi apa tau? Boleh interesting kan. Kau dah serius muka kau tengok dia kan. Last dia gini kan. Kenal diri rata-rata, baru kenal Tuhan yang nyata. Lepas tu air kopi satu jam, satu sip je kira. Air kopi sejuk. Kita ikan, boleh tak ikan ke lama. Air kopi sejuk. Bila dia cakap gitu, kadang ada orang boleh macam alamak ni betul dah. Masya Allah. Aku dah carry away lah. Kau berbual lah. Nanti dah mengalut. Okay, kita ada soalan-soalan daripada penonton live viewers kita. And soalan daripada Hisham Adnan. And can help explain what is kasab and the importance in understanding it. Jadi soalan daripada penonton dia menanyakan apakah itu makna kasab yang tadi Ustaz masukkan sedikit. Saya rasa bab luas jadi mungkin kalau Ustaz izinkan, kalau kita boleh bahaskan daripada sudut ringkasan dia. Baik, mungkin boleh kita ringkaskan. Kasab ini adalah af'alul insan al-ikhtiyariyah. Perbuatan manusia secara ikhtiar, pilihan. Okay. Baik, perbuatan seorang hamba itu mengikut pilihannya, mengikut apa yang dia kehendak, mengikut apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan. Dari itu adalah al-kasab, al-iktisab. Itu disebutkan dalam Jawharatul Tauhid. Itu disebutkan dalam Jawharatul Tauhid, satu matan. Wa indana lil abdi abdun, wa indana lil abdi, anda lupa matan dia. Walhasil ada sebutkan kalimat iktisab kat situ. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah diberikan af'al al-ikhtiyariyah. Itu Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah yang berkeinginan. Semua berlaku dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan seorang hamba itu
ataupun diadakan baginya itu af'al, perbuatan yang menjadi ikhtiar dia sendiri. Masya Allah. Yang mana dia akan dipertanggungjawabkan atas pilihan dia nanti. Nanti pada hari kiamat. Jadi ini secara ringkas. Berbeza dengan Mu'tazilah. Itu Mu'tazilah dia beza lagi. Dia mengatakan bahawa seorang hamba itu dia mencipta pilihannya itu sendiri. Sedangkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seorang hamba itu tak mencipta. Itu semua berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin secara ringkas, tapi untuk secara dasarnya itu adalah perbuatan pilihan seorang hamba. Wallahu a'lam. Sikit Ustaz, sikit. Saya rasa aku ni apa, Lek. Aku suka selit-selitkan Baguslah. Untuk manfaat apa. Sedikit Ustaz. Adakah lawannya ikhtiari adalah ittirari Ustaz? Lawannya ittirari. Jadi mungkin pasal ada juga perkara-perkara yang ittirari yang berlaku pada seorang hamba. Jadi dapatlah sedikit manfaat untuk kita fahamkan daripada sudut itu Ustaz. Baik. Ada perkara wahasa kita faham ikhtiar sama ada di ikhtiari ke ataupun di ittirari ke apa, itu semua berada dalam kekuasaan Allah, pengetahuan Allah dan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak daripada azali lagi. Baik. Jadi seorang hamba seperti mana saya sebutkan berbeza dengan Mu'tazilah itu mengatakan dia menciptakan af'alahu al-ikhtiyari, perbuatannya yang ikhtiari. Mu'tazilah Ahlus Sunnah wal Jamaah kata tidak, ataupun Asy'ariyah mengatakan tidak. Itu tetap dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu makhluk itu tidak mempunyai orang kata apa? Kekuasaan. Kalau dia menciptakan perbuatan dan sebagainya, itu berarti kehendak Allah Subhanahu wa taala itu bukan qadim. Kerana dia menciptakan sesuatu yang kehendak. Jadi dah hadis. Dia ada setelah tiada. Benda yang ada setelah tiada itu kan hadis, sesuatu yang baru. Dia bukan benda yang qadim. Baik, bukan sedia ada. Benda yang ada setelah tiada itu adalah benda yang baru. Jadi itu salah satu pada hujah untuk menyangkal pandangan daripada Mu'tazilah. Sebab tu kalau kita boleh rujuk tentang perkara ini untuk lebih faham lagi benda ini, disebutkan ada tulisan yang sangat-sangat manfaat. Tidak tahulah sama ada dia telah diterjemahkan ataupun tidak. Mungkin boleh cari translationnya in English. I think in English lah ada daripada translation. Itu ditulis oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti itu tulis satu kitab yang bernama Al-Insan Musayyar am Mukhayyar. Al-Insan Mukhayyar am Musayyar, lebih kurang itu tajuk dia. Manusia itu mukhayyar, diberikan pilihan, ataupun dia itu musayyar, diperjalankan, telah diatur perjalanannya sehingga dia tidak ada pilihan. Ajib. Jadi ada satu mu'allafat khusus tentang perkara ini, mungkin boleh dibawa contoh oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan, dan dia memang pakar dalam bidang ini. Dia dapat menerangkan. InsyaAllah boleh kita rujuk dalam kitab itu, insyaAllah. InsyaAllah. Saya teringat Ustaz, ataupun rujuk dalam Qada dengan Qadar, Syekh Taha Suhaimi. Jadi Ustaz Taha Suhaimi rahimahullahu ta'ala membawa satu contoh ataupun dibawa beberapa contoh yang sangat mudah untuk difahami tentang masalah al-iktisab ini sendiri. Pilihan hamba, ikhtiari ataupun perbuatan-perbuatan ikhtiar daripada seorang hamba. Saya teringat sebuah syair daripada Imam Haddad Ustaz. An qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Saya rasa ada kalimat ikhtiari di situ juga kan. Jadi pada mana cukuplah ilmu kan daripada Tuhanku. Jadi saya rasa apa yang dibahaskan pada malam ini sangat bermanfaat pada jiwa. Benar-benar bermanfaat bagi seorang itu yang kalau betul-betul kita renungkan, dan jiwa kita dapat itu makanan, santapan rohani.
Dia betul-betul dia lain daripada ilmu tasawuf. Kalau kita baca ilmu akidah ni, dia lain daripada ilmu tasawuf. Dia betul-betul menusuk pada jiwa kita. Masya-Allah, masya-Allah. Ilmu akidah Ilmu akidah. Jadi kita ada soalan juga daripada penonton kita. Muhammad Khairi bertanya di sini, Assalamualaikum Ustaz dan sahabat. Waalaikumsalam. Kalau boleh, ana nak tahu apa beza makna qadim dan qidam. Jazakallahu khair. Qidam. Jadi qadim itu ataupun qidam itu sendiri ya. Qidam ataupun qadim dia asal daripada satu kalimat lah. Qadima yaqdumu. Baik, qadima yaqdumu ini adalah kalau dalam bab akidah qadim ataupun qidam Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadis, itu sama saja makna dia. Itu apa? Benda yang sedia ada. Ataupun adanya itu tidak mendahului tiada. Okey, adanya itu tidak didahului tiada. Itu sedia ada. Qadim ataupun lagi satu word untuk pengenalan azali. Dia ada sejak azali. Pernah dengar sejak azali. Taib. Jadi ada ulama membezakan qadim dengan azali. Tapi ada yang menyamakan maknanya sama. Qadim dengan azali itu sebagai permulaan kita pada hari ini maknanya sama. Jadi apa makna qadim ataupun qidam? Ada, tidak didahului, tiada. Kalau benda yang ada didahului tiada, dia adalah hadis, benda baru. Jadi Allah bersifat qadim, adanya sebelum tiada. Tuhan zat tidak didahului tiada. Kalau adanya itu didahului oleh tiada, berarti dia bukan qadim. Masya Allah. Dia adalah hadis. Bas, itu dia. Engkau tiada, ada tak ada? Aku buat lagu macam biskut. Ada. Tapi syok lah, syok. Aku feel lah ni malam macam best lah. Macam bila ustaz bahaskan tentang bab akidah. Tapi benda ni macam nak kena repeat tau. Memang Tapi alhamdulillah kita punya podcast is recorded. Dan memang sudah di Facebook dan YouTube dan juga di Spotify. Maka repeatkanlah sendiri. Tak, pasal masa aku dulu pernah hadir kelas kan. Saya dengar guru-guru syarah buat ni, tapi lepas tu lupa. Bila ustaz cakap ni balik refreshment. Itulah orang-orang macam kita, orang awam juga malas nak revise balik. Janganlah ilmu sangat. Kau marah kat diri sendiri. Mesti asal kalau saya tak marah diri saya, ustaz nak marah saya ke? Tapi aku pernah dengar tau satu, pernah baca kat Facebook satu yang ustaz meninggal, Tuan Guru Haji Saleh Kedah lah. Dia cakap apa tau? Dia kata kalau nak lawan nak apa? Lebih kurang kalau nak lawan dengan Dajjal ni. Lawan Dajjal? Oh dahsyat. Betul. Dajjal, bila Dajjal keluar ni, bila kita nak mengatasi dia, hari ni kita nak kena banyak memperkemaskan kita punya sifat 20 untuk kita apa dapat mengatasi dia, bukan dengan Masya-Allah. Bukan dengan cara apa-apa. Tak berapa ingat aku depan tu. Bagus lah. Ni Abdul Malik dia quote daripada kalam seorang ulama besar yang telah meninggalkan kita lebih kurang 2 ataupun 3 tahun lah. Jadi salah satu benda kalam dia mungkin boleh kita rujuk dekat FB ataupun mana-mana. Dia sebut untuk macam mana nak lawan Dajjal. Nanti kalau Dajjal dah keluar tapi tak dikemaskan diri kita dengan ilmu akidah, mudah untuk kita ikut Dajjal. Betul tak? Contoh kita tak tahu bahawa Allah bersifat dengan sifat perkuasa ataupun Allah maha berkuasa. Nanti Dajjal tunjukkan dia punya magic dan sebagainya. Kita yang tak kuat akidah, kita akan terikut. Ini Dajjal fitnah pada akhir zaman, salah satu daripada alamat kiamat yang besar. Jadi perlu untuk kemaskan pentingnya ilmu akidah, khususnya pada zaman ini. Jadi dengar tu pada para penonton dan juga pendengar kita kan. Bagi mereka yang ingin mempelajari dan mendalami bab akidah ini, saya sarankan, ni jujur daripada diri saya sarankan pergilah lihat ataupun pergilah duduk dengan guru-guru yang bertauliah. Kita juga ada Ustaz Abdul Hafiz di sini, bolehlah lungsuri pada laman-laman FB mereka ataupun FB pada pentadbiran masjid-masjid mereka untuk kita menuntut ilmu.
Saya rasa zaman sekarang ni ilmu tu sudah dipermudahkan oleh Allah SWT. Sudah dipermudahkan. Hanya kita je yang tak nak klik the button. Tapi ada orang cakap tau, masjid untuk orang-orang baik je. Masjid tu semua orang bro. Betul ke? Betul. Untuk Tapi semua asal orang. nampak banner semua orang-orang baik-baik je. Tak ada ke macam okay, yang kurang baik sila datang. Oh, dahsyat. Mungkin kalau buat gitu ramai orang datang kan? Yang suka main gitar sila datang masjid. Orang datang mesti. Itu memang aku pernah nampak banner tu. Bawa pik sekali. Bawa Okay, gitar. kita ada soalan lagi Ni mungkin Masjid, last punya soalan sebelum kita apa boleh tambah. Boleh sila Zat. Masjid dia bukan untuk orang-orang baik, tapi masjid ni untuk orang-orang yang ingin bersujud. Allah, masya-Allah. Jadi kenapa kita cakap masjid ni untuk orang-orang yang bersujud? Itu sujudnya baik secara zahir ataupun batin. Baik. Ada kadang orang baik kita nampak secara zahir, tapi hati ni tak sujud. Hati ni bahkan takabur, ujub dan sebagainya. Baik. Ada orang, kalau kita tahu kita ni sebagai seorang hamba, apa pun keadaan diri kita baik ke tidak baik, tapi kita tahu kita ni seorang hamba yang perlu sujud, maka masjid tu tempat kita. Masya Allah. Contohnya. Masya Allah. Ajib. Ustaz, saya ada satu soalan di sini daripada penonton kita, Muhammad Fatris. Ustaz, saya ada soalan. Bolehkah kita ambil ilmu atau ambil manfaat dari ulama-ulama yang berakidah Mu'tazilah ataupun tidak boleh langsung? Baik. Kita lihat contoh boleh kita berikan dalam kajian ilmu hadis. Dalam kajian ilmu hadis itu kadang kita lihat dalam kitab-kitab hadis itu sendiri. Ada di kalangan perawi-perawi, hatta dalam sahih Imam Bukhari dan sebagainya, ada perawi-perawi yang akidah mereka kadang bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ajib. Jadi ada kadang murji'ah, beberapa yang daripada guru-guru Imam Bukhari itu sendiri bukan akidah ahlu sunnati wal jamaah. Tapi Imam Bukhari rahimahullah ta'ala tetap meriwayatkan hadis, mengambil hadis daripada mereka. Ada daripada golongan Ibadiyah, Khawarij dan sebagainya, seperti mana kita yang lain. Jadi ini mungkin memberikan kita sedikit gambaran bahawa selagi benda yang kita ambil itu benda yang baik, tidak bertentangan. Benda yang baik tidak bertentangan. Contohnya misalnya kata ada kadang orang dia mujassimah. Dia daripada golongan mujassimah, tapi dia bagus dalam nahwu, dalam Arabic grammar dan sebagainya. Kasyaf tadi kita sebut tafsir Kasyaf Al-Imam Az-Zamakhsyari. Dia berakidah Mu'tazilah, tapi tafsirnya diguna pakai oleh ulama Mu'tazilah dengan ulama Sunnah wal Jamaah. Dalam ulama bahasa pengajian dan sebagainya. Bahkan kitabnya Kasyaf ini diajar di Azhar Al-Syarif. Walaupun dia itu berakidah dengan akidah Mu'tazilah, ada akidah dia diletakkan dalam tafsirnya itu. Tapi tak difokuskan pada itu. Kerana apa? Manfaat daripada kitab itu lebih banyak daripada kemudaratan yang ada dalam kitab itu. Jadi bila sampai pada bab yang mana Imam Zamakhsyari ini dia nak nampakkan ataupun nak promote daripada akidah, itu akan dilalukan saja. Kadang guru-guru kita sebut ni akidah dia gini-gini, kita tak pakai. Kita ambil dari segi bahasanya, balaghah ni, ilmu nahwu ni dan sebagainya. Imam Zamakhsyari ni seorang imam lugah yang hebat Ustaz. Salah satu daripada rujukan besar dalam ilmu bahasa Arab. Jadi boleh kita ambil manfaat daripada. Boleh ambil manfaat, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Hatta kita pada hari ni, hatta jangan cakaplah orang yang Islam, orang yang bukan Islam, dia buat DIY dan sebagainya, dia bagus. Kita ambil manfaat dan sebagainya. Masalahnya ambil ilmu ataupun tips untuk saya kata untuk kuruskan badan misalnya kata. Kadang-kadang bukan orang bukan Islam yang lebih aktif dengan memberikan pengajian dan sebagainya. Adakah ini dilarang? Ini tak dilarang. Masya Allah. Ajib Ustaz, Masya Allah. Saya rasa pada malam ni kita banyak dapat manfaat daripada sudut kerohanian. Kita ada satu soalan juga, tapi soalan ni saya rasa kita boleh simpan pada episod yang seterusnya. Dan ada penonton menanyakan, next episode bahaslah tentang Dajjal. Boleh? Kat masjid they don't talk about it much.
Wonder why? I wonder why. I wonder. Kau betul nak tahu pasal Dajjal? Asal? Ha? Asal? Jangan. Dajjal. Apa ya? Jangan cakap lah. Dajjal Masling ada. Dajjal Masling. Itu lah. Tu Dajjal. Belum Dajjal lagi. Dajjal. Dekat zip dia tu. Dia komen tu ni malam. Cakap Assalamualaikum. Semoga dapatlah hidayah untuk ijat koki. Kau ajar. Dia doakan kau dapat hidayah. Amin. Alhamdulillah. Amin. Aku gentle dengan kau. Asal orang doakan aku terima. Tak apalah kita nak menentang doa-doa ni. Masya-Allah. Baik, kita akan masuk pada segmen kita yang seterusnya sebelum kita akhirkan segmen Kalam Hikmah. Qala al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, ittabi' tariqal huda ولا يضرك قلة السالكين واحذر طريق الردى ولا تغتر بكثرة الهالكين. Berkatanya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, ikutilah jalan petunjuk dan tidak usah takut dengan sedikit jumlah orang yang melaluinya. Berhati-hatilah dari jalan kebinasaan. Jangan sampai dirimu terlena dengan banyaknya jumlah orang yang binasa di dalamnya. Wallahu a'lam. Jadi itu sedikit daripada Kalam Hikmah, dan kita mohon kepada Al-Fadhil Mukarram Ustaz untuk memberikan sedikit pandangan dan juga syarah pada Kalam Hikmah minggu ini. Baik, Kalam Hikmah pada minggu ini alhamdulillah daripada seorang imam besar, iaitu Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Yang mana salah satu daripada kalam hikmah ni mungkin boleh kita kongsikan. Dia pernah mengatakan, kalau kamu ingin bermaksiat, kamu ingin bermaksiat ataupun kamu ingin melanggar satu-satu daripada perintah Allah, carilah tempat di mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kamu. Jadi mungkin bila kita faham ini benda ini juga berkait dengan tauhid akidah. Masya Allah. Salah satu daripada sifat ilmu ilmu Allah, pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesuai mungkin kata-kata ini diberikan, mungkin ada di antara kita mungkin masih terbelenggu di dalam perkara-perkara yang tidak diingini oleh Allah ataupun tidak diridai. Tidak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini jadi orang kata motivation untuk kita keluar daripada jalan itu ataupun dalam keadaan itu. Jadi Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, ittabi' tariqal huda, ikutilah jalan kebaikan, jalan yang ada kemanfaatan, jalan yang di dalamnya itu tidak ada keraguan. Wala yadurruka qillatus salikin, dan jangan melalaikan kamu akan orang-orang yang sedikit yang mengikuti jalan itu. Jadi bila kamu nak ikut, kamu tahu bahawa itu adalah jalan yang benar, itu adalah jalan yang diredai oleh Allah dan juga Rasulullah SAW, jalan yang telah disepakati oleh para ulama yang tidak ada keraguan. Tapi kamu ikut, jangan ada keraguan dan sebagainya. Contohnya misal kata, kita mengatakan ahlu sunnati wal jamaah itu adalah manhaj yang benar, al-Asy'ariyah dengan al-Maturidiyah. Jadi pada hari ini mungkin orang gembang-gemburkan, misal kita buat apa nak ikut satu mazhab misal kata, ataupun satu aliran akidah. Kenapa kita tak nak open kita punya mind, kita punya heart kepada akidah-akidah yang lain? Dalam kita harus mengambil pandangan yang lain dan sebagainya, seperti mana yang ada pada zaman sekarang, dan bilangan mereka mungkin ramai contohnya. Ramai, betul. Jadi jangan tertipu. Ikut walaupun sedikit, kamu tahu itu adalah benda yang benar, itu telah disepakati oleh para ulama dan disebutkan oleh para ulama dan diakui oleh para ulama, ikut. Wahdhar tariqar rada, dan berhati-hatilah kamu daripada mengikut jalan yang tidak benar. Wala taghtar, ataupun dan jangan kamu tertipu dengan bilangan yang ramai yang mengikuti jalan itu. Kadang kita lihat benda-benda yang mungkar, benda-benda yang tidak benar disokong-sokong.
dibuat video ini, dibuat video itu, Million view million view dan sebagainya, kemudian diberikan title atas nama kemanusiaan dan sebagainya, sedangkan benda itu adalah benda yang menentang apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Tapi orang menyokong atas dasar kemanusiaan, atas dasar mereka juga adalah ciptaan Tuhan dan sebagainya. Jangan kamu tertipu sama sekali. Masya Allah. Ini Aku teringat lah ni. Ustaz go, cakap macam ni boleh. macam Pink Dot punya ni lah. Pink Dot Kau ada kan? Kau pergi kan? Aku part of the kau jangan sodot. Okay. Tak ada Tapi izinkan saya Ustaz pasal ini perkara so relatable tu zaman sekarang. Ini seolah-olah kalam ulama besar itu Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala ni seolah-olah macam dia visionary, macam seolah-olah dia nampak zaman tahun 2022 ataupun 2021. Apa akan datang Betul, seolah-olah macam dia nampak kita berada pada zaman sekarang yang mana kemungkaran ni ramai yang lebih suka dan cenderung kepada konten-konten yang ada unsur kemungkaran, ada unsur entertainment yang sehingga yang mengganggu jiwa mereka sebagai seorang Muslim. Ada kala entertainment tu dah terlampau teruk sangat, it becomes like macam untuk seorang Muslim tu memang tak boleh lah kita nak berpegang padanya tapi ramai yang ikut, ramai yang suka with that such content, kan? Ramai yang idolize. Lagi-lagi macam K-pop punya culture dan sebagainya. Ramai-ramai yang idolize this kind of culture. Ramai pengikut. Tapi segelintir saja yang tadi kita balik pada apa yang Ustaz hujahkan. Iaitu segelintir saja yang ikut cara-cara ulama. Segelintir saja yang masyarakat zaman sekarang mempelajari kitab-kitab Turath, kitab-kitab tradisionalis. Mereka menyangkakan, sekarang dah baru. Sekarang ni wawasan 2020. Dah tak perlu belajar kitab-kitab ulama pada tahun-tahun yang dahulu tu. Kita belajar sekarang punya konten. Tak payah belajar. Tak payah belajar. Google je. Google. Kan apa je kau Google je. Macam mana nak solat? Google type. Ini memang bahaya juga. Bahaya. Pak dia cucuk. Jadi ini saya rasa ini saya rasa penting Ustaz. Masya Allah. Malam ni macam semuanya berkait macam satu topik berkait dengan topik yang lain dan saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah SWT kerana memberikan peluang bagi kita semua yang hadir dan bagi mereka yang mendengar dan juga menonton mendapat manfaat insya-Allah daripada podcast ini insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Salah satu tip lah mungkin aku nak share, izinkan saya Kita nak kena tanya diri kita sikit. Last aku belajar agama bila? Itu je. Kalau tak belajar jangan malu pergi belajar kan. Ustaz kata kan daripada buayan sampai ke liang lahat. Masya-Allah. Kalau tone aku tadi lembut kan. Dah macam ustaz dia. Daripada buayan sampai ke liang lahat. Jangan terbuai lena Kena sabar. Tapi betul. Untuk para jemaah Itu hari Jumaat. Untuk para hadirin, para penonton. Itu macam para sakura aja. Biarkan saja. Untuk para penonton yang suka berbolak-balikkan diri sendiri. Ada ke maksud dengar nasihat ni? Muhasabah diri kan. Tanya diri, last kali pergi belajar bila? Kalau boleh pergi belajar basic theory kan, basic fardu ain dah ke belum? Kalau belum, nampak tangan yang tebal ni. Sabar. Ini kalau kena sampai. Kalau kena taubat. Kalau kena sifat 20 lupa. Itu 40. Tak betul. Betul saya. Kadang kita nak tanya diri kita sendiri. Umur dah berapa dah tua ni. Solat aku pun ambil wuduk pun tak betul. Main tengok orang je tak betul. Jadi pergilah belajar, jangan malu InsyaAllah. Jangan Google, jangan tengok YouTube. Mesti nak kena belajar. Betul. Wallahu a'lam. Lagi sekali aku pergi background music pula. Itu dah lain. Jangan salah bawa. Tapi apa aku cakap betul kan? Betul. Masya Allah. Kau jangan main muzik macam itu. Aku main naluri nak lagi kata kalam-kalam dah nak menangis dah start. nanti kalam-kalam yang tak betul pula terkeluar nanti.
Baik, kita sudah sampai pada penghujungnya sahabat bertanya, dan insya-Allah terima kasih saya ingin mengucapkan kepada Al-Fadhil Mukarram Ustaz kerana sudi membimbing kita pada tiap-tiap minggu dengan soalan-soalan daripada jemaah kita. Masya-Allah. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Masya-Allah. Dan bagi mereka yang sedang menonton, jangan ke mana-mana, kita ada product talk selepas ini, dan kita ada product talk bagi when is the best timeline untuk anda jualkan rumah anda, lagi-lagi pada rumah HDB, dan yang mana product talk ini ditaja oleh Salwadin. Bagi mereka yang ingin mendapatkan nasihat jual beli rumah, bolehlah lungsuri pada kontak beliau yang ada di bawah video description ni, dan insya-Allah kita ketemu lagi pada sesi saya. Aku nak cakap sikit. Banyak ni. Pada peminat setia Eric People, minta maaf, saya terpaksa kena stand in tadi. Jadi minta maaf lah. Nanti insyaAllah minggu depan Eric People datang balik. Malik, tapi terus terang, dia tak ada peminat pun. Haters yang banyak. Haters bro. Haters je. Tapi dia baik. Orang yang baik, masya-Allah. I love you, Eric. Kita rindu lah. Semua rindu kau lah. Baik, jadi jangan ke mana-mana, insya-Allah kita jumpa lagi pada sesi dan episod yang akan datang. Dari itu, signing off from sahabat tanya, saya host anda Indra Sahib, Dan saya Kurt Cobain. Saya Malik People, pengganti. Dan kita jumpa lagi minggu hadapan. See you guys. Ya, selamat datang kepada Product Talk Property. Saya host anda Indra Sahib. Product Talk Property ini ditaja oleh Salwadin. Bagi mereka yang ingin mendapatkan nasihat jual beli rumah, bolehlah hubungi Salwadin di talian 92700737, dan juga boleh lungsuri kepada Facebook beliau Salwadin-Hero Homes, dan juga di Instagram Wawa_Din. Bersama saya di studio Salwadin. Apa khabar? Baik. Jadi kita ada topik yang saya rasa semua orang nak tahu dan bilakah waktu yang paling matang, waktu yang paling terbaik untuk kita menjual HDB kita, rumah-rumah HDB. Bagi all the HDB owners yang sedang menonton, and I think this is a very good topic for you all to understand. Beli satu. And beli is the first the step lah. First step, and then. But when you dah ready nak jual tu, you have to know when, the timeline here. So usually, what is the advisable timeline that you can give kita punya audience out there? Usually kalau you have a BTO flat kan, because you nak jual usually on the fifth year lah. The fifth year is when the prices are really good. So the timeline to sell actually your flat, it depends. Okay, this timeline, okay, I'm talking about is, let's say lah, kalau you dah nak jual rumah, and then maybe you ada rumah BTO yang dah siap. Okay, rumah BTO yang dah siap. How soon can you sell? Susah sih nak, I cannot gauge how soon, macam okay, you dah dapat surat, okay, my BTO is going to be ready, let's say lah next year bulan 5. Sekarang rumah ni nak kena jual lah. Bila? Kalau jual cepat sangat, nanti tinggal mana? Ya betul, nak sewa tempat lah. Kalau jual lambat, nanti rumah dah siap, HDB dah chasing, have to deduct the necessary ni. HDB dah chase you bila nak masuk kan. So the best is bila you nak kena plan that timing tu. It's very crucial. I see. So kita kena tengok if the market, kita tengok market. One thing, it's always about the market, and then your price. Kalau you minta rumah tu kat situ harga dalam 400,000, you minta 500,000, you tunggulah. Wait long. Wait long. Be patient. To keep asking agent, how come no buyers? You know. Betul. Yeah. So usually kalau timeline dia, it is actually from about 3 to 6 months. 3 to 6 months. Bila you dah dapat buyer tu, it will take about another 3 months. Then you are able to sell. That means dah complete lah jual rumah. Tapi sometimes bila you nak jual ni, you nak minta extension. Definitely, yeah. Betul. You nak minta extension. Lepas tu, you minta extension. I need 3 months extension. Pasal rumah belum lagi beli lagi. Yes, rumah belum beli. For some people, rumah masih belum lagi ada in hand. Correct. Dah jual rumah aku. Aku belum ada rumah lagi beli ni. So this one, you nak kena
plan Properly, sometimes ya. sampai 6 atau 9 bulan baru buyer tu boleh masuk rumah you. Because bila you dah jual dengan buyer, you nak 60 hari ke 90 hari untuk you cari rumah, nak beli rumah pula. This is besides the extension tau. Okay. So that means bila buyer datang, buyer dah kasih deposit, sepatutnya kita should submit to HDB. But you tell buyer cannot submit first. I need 90 days. It's all inside the contract. 90 days for me to find a house. So tu dah 3 bulan. 3 bulan, betul. Lepas tu submission will take another 3 months. 6 months lah. Dah 6 months. Lepas tu after completion you minta lagi extension, another 3 months. Dah 9 months. Wah. Buyer boleh tunggu? Buyer rugi. Buyer rugi. Unless rumah dia tu lawa gila lah. Lawa gila macam betul. rumah macam mak dia tingkat atas ke, mak dia kat sebelah ke kan. Yes. This They kind of willing to buyers. wait lah. Yes. They willing to wait lah. But the problem is time is an essence for most of the people out there kan. Jadi dorang pasal dah jual rumah, aku kalau boleh nak cepat-cepat masuk rumah baru. Aku ada anak, ada things that we need to settle. Kan. So sometimes we will ask the seller yang nak jual rumah ni find a place to stay. Rental lah. Rental memang susah lah nak dapat short term rental kan. Kalau boleh tumpang rumah, memang it's difficult. Rumah family lah. Rumah family ada orang dia tak boleh sebab dia 2 orang je tapi kucing dia 5. Aduh. Kucing lagi banyak daripada orang family members. Yes. Aduh. So kucing dah 5 nak tumpang rumah orang, kucing dia. Kucing pun nak bertumpang juga. Kan? Aduh, kesian. So these are the factors yang which will affect the seller's timeline. Because bila you dah jual, you nak beli, and then the timeline, habis bila you nak beli tu rumah tu, you kena find one kena really cari one which is really suitable. Then the timeline will affect. Kalau macam you cari tak ada kan. Picky lah ni. Dia very picky. Nanti lepas tu dah stress. Dah stress kan. Mana-mana rumah ada, ambil je lah. Itulah jadi dia always like that. Habis bila dah masuk rumah tu, diorang tak suka, salahkan ejen lah. Apa lagi? Korang ni asyik salahkan ejen je. Tapi okay, but I think it makes sense now that now you relay and macam dah macam layout that balance 3 months tu for them to find house. Tapi diorang kalau picky and every weekend pergi viewing. Bukan weekend je, weekdays pun ada. Weekdays pun asyik pergi viewing. But in the end they cannot decide which house that matters to them. Ada yang diorang suka tau. Okay lah, nantilah, jangan offer dulu lah. Tunggu sekejap. What hold them back? Macam dia tengok kalau the next 3 or 4 viewings ada rumah yang better than this. Dia selalu macam gitu. Lepas dia nak offer kan, sorry lah, rumah dah jual. Ini semua nafsu ni. Kan? Betul, ini semua nafsu. Dah dapat rumah idaman anda, apa lagi anda nak? Tunggu. Mesti ada yang bagus. Mesti ada offer lagi baik daripada ni. So maybe that is a pulling factor for them. Yes. And diorang accumulate and weeks become months. Months become the few months dah. And then lepas tu dah stress lah. Rumah apa je lah. Rumah apa je lah itu yang bahaya tu. That can be narrow down to a bad decision lah. Yes, bad decision, bad location sometimes because you tengok actually rumah the other house actually very near amenities. Way better than but because dah stress kan. Sekarang dah bilang, because siang-siang dah bilang this one by this time you kena complete your buying punya process, but masih cari lagi rumah. Waduh. Jadi okay, you definitely dah advise them kan? Yes, usually we will. So even before, because all this we will lay out before even selling your house. So everything will be laid out, macam mana you nak cek rumah. So they will give us a criteria, kita kadang-kadang will search for them lah. Do they have any expectation macam from your experience, macam in terms of this kind of timeline, do they have any expectation? Of course they expect you to macam adakan rumah tu lah yang diorang nak tu, because saya kasih criteria kan. So sometimes I will just tell them, usually some sellers yang jadi buyers ni, they are also
quite good in giving me, okay, I nampak rumah ni, kadang-kadang kat Carousel pun orang cari. So they will pass to me. So that means they also do their work. They will do their work also. lah. Some will do their work. Some will just, okay, you just choose. You just cari kan, and then Dia bukan macam makcik tu, apa sajalah anak. tak. Sajalah. Dia bukan. Ada yang quite helpful lah. Yeah, you know, yeah, they say yeah. because it's their preference. Sometimes I will cari and then I'll give them. So I will give them the link. Nanti cakap tak nak. I cakap benda satu yang dia ni kan. But usually it boils down to decision making. Proper decision making. Yes. I mean, having engaging to the right property at the right time. Correct. And then especially when you're buying a resale flat kan, you tak boleh nak semua yang you nak. Saya nak dekat MRT. Checklist lah, dia berchecklist. Saya nak rumah daripada tingkat 4 sampai tingkat 6 aja. Saya nak rumah besar. Saya nak bilik dia 4 semua kat corner. Saya nak flooring marble. Macam mana benda nak cari ni rumah resale? And then yang stress part tu tingkat 4 sampai 6 aja. Okay, Bawah okay. tak nak, atas tak nak. These 2 floor. Lepas tu corner. Wah. Ini makcik kalau pakcik solat tahajud kalau berdoa pun susah nak dapat saya rasa. Tapi insyaAllah lah, InsyaAllah kan. Kadang kita tak tahu, but sometimes we have to tell them. Betul. You cannot have everything because you're buying a resale house. So in the end, but at the same time also the timing tu yang you that's stress, right. that you stress upon that. tak boleh tidur tau malam. That timing tu makcik dengan pakcik nak kena take note on the timing. Yeah, because you nak buat you punya valuation. Yes. Lepas tu kalau usually loan is already approved lah before even selling. For me, I will always get the loan to be approved sebelum even jual. So I know you boleh jual, you boleh beli juga. I see. Okay. Not lepas jual baru buat loan. That we have buyers yang come to us. Saya dah jual rumah, tapi saya sangka dengan saya punya loan. Boleh tolong carikan rumah. Aduh. Then I will ask them, how come you sell? Did you use an agent? Dia cakap yes. Oh, agent saya tak suruh saya buat loan dulu. I cakap ya Allah, kasihan orang. The buyers are kita punya inilah. That means they are left in the dark They are not aware lah. Diorang tak tahu because you know, for sometimes for all these Grab drivers, you know, dia punya loan granted is Higher. lesser. Lesser, sorry. Lesser. So dia cakap bila dia dah dapat loan amount tu tak cukup. So he say alhamdulillah dah dapat job, dah dapat kerja, so now baru boleh apply for higher loan. Tapi dia tanya tinggal mana, dia cakap nasib baik ada rumah mak dia, so the whole family tinggal rumah mak dia. Tapi kesian. I mean that will be the last thing to happen lah. Macam just because of that, then macam this timeline also it plays a crucial part lah. Crucial part. And lagi-lagi bagi mereka yang nak beli rumah tu, you have to plan ahead properly. Plan and then find what houses you want. Even though memang sometimes it's a bit too early, but start looking so you know. Bila you cari tu, you akan tahu, this is I have this but I cannot have this. Rumah masa saya nak bilik semua satu corner, saya nak pintu dia ngadap begini. Tu try lah cari. Saya nak rumah sebelah rumah mak saya, boleh tak? Suruh orang tu jual. Boleh. Tak kata lah rumah orang tu, tanya nak jual ke tak. But yeah, I mean you have to be realistic Yes. I mean, that's the word for the advice that you can give to your clients. Yes. Kena realistic, and then you just have to understand lah. Sometimes we are doing our best. Kita cari, kita call, tak tahu mana lagi nak cari. So sometimes like there are cases where I bring them to a house which is not within the criteria they want. Okay. And that is the house yang diorang beli. Alamak, diorang tu they change their mind ke? Yes. Because bila dia cakap, dia tak nak corridor, I cakap, okay fine, I know you tak nak corridor, but this house, all your conditions are met except for the corridor part. Tak apa, kita pergi tengok, because I said, I know you don't want people to be looking into your house when people pass by. Yeah. But it's just that now, they have this window yang separuh je buka. Bawah tutup, atas you buka. That concept okay. So I say you can install that kind of windows. So bila dia pergi, dia cakap, this one, all the criteria except for that one. Tapi we like the house. And that time, they're even willing to pay because they're the close bidding. So diorang cakap tak apa, berapa COV
ni semua tak ada, either you take rumah yang itu corner, of course, tapi banyak benda nak buat, atau rumah yang dah renovated, tapi cuma window je lah, dia punya window, but you can do something about it. Yeah, true. So kita kasihlah options. Alternative Yes. So you all macam problem solver juga Betul. Not just advise people on houses tau, advise people on how to solve their problem. Yes, problem tingkap. So, client problem is your problem. Yes, because especially when they the time is so short and tight, and then we cannot find a house. That's when malam tak boleh tidur, kadang cari sampai 2-3 pagi kita cari rumah. Yeah, and then if you know, I always receive text messages from agents usually because that's when they are free to look for houses. So phone kita dah biasalah pukul 1-2 they were still ding dong, so dah silent, but until that time. So jangan ingatlah kerja agent ni senang. And for you all kat luar sana, janganlah jangan. Saya bayar awak banyak tau. Selalunya diorang so demand a lot from you. Yes. But the thing is they don't know di sebalik takbir tu banyak, and that you all have put immense effort and just to make sure that they can get their dream house. Yes, a smooth transaction itu je kita nak. Kita tak nak hiccups, because bila hiccups not just dream house yes, it's just to have a smooth and sailing punya transaction that you said. The process itself kan, itu yang paling penting actually. Jadi bagi mereka yang ingin mendapatkan nasihat jual beli rumah, bolehlah hubungi Salwadin di talian 92700737 dan juga boleh lungsuri kepada Facebook beliau Salwadin-Hero Homes dan juga di Instagram wawa_din. Dan signing off from kita punya Product Talk, saya Indra Sahib, dan terima kasih Salwadin untuk nasihat-nasihat anda. Jadi insyaAllah kita ketemu lagi di episod yang seterusnya. See you guys.